Keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah meningkat kepada 83.2 bilion ringgit tahun lepas berbanding 82.1 bilion tahun 2023. Ia menunjukkan pertumbuhan ekonomi negeri yang positif. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino berkata, pencapaian itu merupakan hasil kerjasama padu daripada pelbagai pihak berkepentingan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri. Datuk Haji Ji menjelaskan pertumbuhan itu juga sejajar dengan KDNK negara yang diunjurkan meningkat sebanyak 2.5% melalui rangka kerja ekonomi madani. Justru beliau menekankan tentang kepentingan untuk meneruskan sumbangan positif dan menjalin kerjasama erat bagi merealisasikan aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Katanya kerajaan negeri telah membangunkan Pelan Pembangunan Strategik Negeri Sabah 2026-2030 untuk meningkatkan ekonomi Sabah. Rangka kerja tersebut akan menggabungkan pelbagai inisiatif termasuk inisiatif ekonomi biru dan agenda pembangunan negeri di bawah rancangan Malaysia ke-13. 171 geran tanah diserahkan kepada penduduk di 6 buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan. Sebelum ini, 243 geran sudah diserahkan kepada penduduk terlibat. Majlis penyerahan disempurnakan Adun Pintasan Datuk Fairuz Rendan. Turut berlangsung pelancaran program khas pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas Fasa 2. Sehingga kini lebih 1,300 lot tanah di Dun Pintasan telah disukat, manakala baki geran akan diserahkan dalam masa terdekat. Seperti yang kita maklum, tanah-tanah ini banyak sebenarnya digadgetkan. Ada gadget kampung, ada juga diwartakan pada ragut ataupun untuk ternakan. Jadi kekangan dia itulah, dia bukanlah tanah kerajaan yang tersedia. Sementara itu, penerima geran meluahkan perasaan gembira kerana penantian selama puluhan tahun sudah berakhir. Kita sangat-sangat teruja dan sangat-sangat bahagialah kerana ini adalah satu perjuangan kami masyarakat Dun Pintasan. Kerana tanah-tanah ini adalah menjadi wadah perjuangan daripada nenek moyang kami. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya kami buat penantian atau menunggu ini lebih kurang 40 tahun, lebih lagi dari itu. Jadi alhamdulillah sekarang hari ini jadi kenyataan lah. Terima kasih lah. Selama ini kami menunggu dalam 50 tahun untuk menunggu permohonan ini. Dan sekarang alhamdulillah, terima kasih. Tertunai juga lah. Khidmat bakti pasukan keselamatan negara perlu sentiasa dihargai. Ini kerana mereka merupakan benteng pertahanan negara yang komited berkorban mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman. Saya juga ingin menyatakan rasa penghargaan saya kepada semua warga keselamatan khususnya Angkatan Tentera di sini yang telah berjuang, berkorban, berkhidmat untuk negara, untuk memastikan negara kita, sempadan kita ini sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Datuk Nizam ditemui media dalam Majlis Aidilfitri Batalion ke-8 Regimen Sempadan Kem Shan Shui Tawau. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada pegawai memerintah Batalion ke-8 Regimen Sempadan yang baru, Lieutenant Colonel Amran Omar. Dalam majlis berasingan, Datuk Nizam yang juga adu napas mahu penjawat awam kekal profesional, berintegriti dan setia melaksanakan dasar kerajaan tanpa dipengaruhi fahaman politik. Sebagai penjawat awam dan kaki tangan awam kerajaan, maka tugas utama kita, tugas hakiki kita ialah melaksanakan apa juga arahan-arahan yang telah diberikan oleh kerajaan yang sedia ada untuk kesejahteraan rakyat. Lebih 50,000 pengunjung dijangka membanjiri daerah Tambunan sempena Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025 esok. Majlis pelancaran dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Dewan Terbuka Pisomperuan. Setiausaha Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025, Datuk Leonard Stephen Poyong berkata, majlis tersebut akan dimeriahkan dengan pelbagai acara menarik.
Kita juga melaksanakan HPPNS, Hari Peradang, Peternak dan Nelayan Sabah pada hari tersebut. Dan kita juga akan melaksanakan Projek Rai, iaitu Rural Agriculture Revolution, yang mana akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Dato' Leonard ditemui media selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Beliau yakin sambutan tahun ini yang bertemakan keamatan untuk semua berupaya merapatkan lagi hubungan kerjasama dan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Susulan pewartaan SUK sebagai daerah penuh, sebuah majlis daerah akan diwujudkan bagi mengurus pentadbiran daerah yang sebelum ini di bawah bidang kuasa Majlis Daerah Keningau. Kawasan SUK masih lagi di bawah pentadbiran Majlis Daerah Keningau. Ini juga membawa maksud perwakilan ahli majlis daerah daripada SUK mungkin perlu tambah. Dato' Jeffrey ditemui media selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan Penyerahan Watika Pelantikan kepada 19 ahli Majlis Daerah Keningau bagi sesi 2025-2027. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie pun memohon agar satu lagi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK diwujudkan di kawasan berkenaan. Kita mau tambahan lagi lah. Mana satu ada ketua kampung, kita mesti adalah satu JKKK. Sedangkan Tanjung Babas ini kita ada di 3 ketua kampung. Kita sudah menulis sudah kepada kerajaan meminta mereka lah tambah lagi satu. Majlis Daerah Sempurna berpotensi dinaik taraf sebagai majlis perbandaran dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pencapaian cemerlang dalam kutipan hasil melebihi RM15 juta setahun meningkatkan peluang untuk dinaik taraf. Mau menjadi sebuah majlis perbandaran, kita perlu pendapatan lebih kurang 25 juta setahun. Dan saya tidak mustahil untuk daerah sempurna untuk mencapai ke arah itu. Sementara itu, Pegawai Daerah Sempurna Alexander Liu berkata, peningkatan hasil daerah didorong sektor pelancongan, kutipan cukai pintu dan sistem pentadbiran dan pengurusan sumber kewangan yang baik dan teratur. Daerah Sempurna menerima kehadiran kira-kira 2,000 pelancong sehari sejak tahun lalu. Penglibatan ibu bapa dan komuniti swasta PIBKS hargai bantuan yang disalurkan Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah di negeri ini. Selain bantuan pendidikan, bantuan kecemasan dan bencana yang dihulur sedikit sebanyak meringankan beban pihak sekolah, ibu bapa dan pelajar. Bantuan kepada PIBG dapatlah meringankan beban PIBG dan PIBG dapat melaksanakan program-program untuk pembangunan murid-murid di sekolah dan merancang program-program kebersamaan dengan ibu bapa dan komuniti di sekolah masing-masing. Datuk Muhammad Arif ditemui RTM di Ibu Negeri. Katanya bantuan kerajaan negeri pula mencecah lebih RM70 juta melalui 13 inisiatif bantuan pendidikan sepanjang tahun ini. Siri jelajah program memperkasa usahawan wanita muda membuka tirai di daerah Beaufort, Sepitang, Kuala Penyu dan Membakut. Program anjuran bersama Perbadanan Pinjaman Sabah PPS, Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan pihak berkuasa tempatan itu dihadiri 350 peserta. Program ini merupakan kesinambungan pelancaran dana usahawan wanita muda yang bertujuan mempromosi kemudahan dan bantuan yang disediakan kerajaan negeri. Dia bukan setakat diberikan saja pinjaman, tetapi dia juga di mana kita mewujudkan mentor-menti, di mana mereka diberikan ilmu, diberikan latihan. Dato' Aziza ditemui RTM selepas program memperkasa usahawan wanita muda, kuasa wanita, kuasa ekonomi di Dewan Pamusa Beaufort. Program memperkasa usahawan wanita muda dilancarkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun 27 Februari lalu. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan.